دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح على فتح من فتح عارفين كما فتحت على أنبيائك ورسولك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil iman wal islam. Wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian ilmu fiqh Kitab Munyatul Musalli, muka surat 63 63. Sekejap. Yang ke-10 Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Kita masih lagi pada pelbagai kebaikan yang boleh kita dapat pada setiap juzuk perbuatan sembahyang dan zikir-zikir yang dibaca dalam sembahyang. Jadi sebenarnya solat ni mengandungi banyak rahsia. Ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Setiap gerak-geri dalam solat itu mengandungi 1001 perkara. Misalnya yang akan kita baca pada hari ini, yang ke-10. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi ilmihi wa barakatih. Yang ke-10. Dan apabila engkau duduk antara dua sujud, mengucaplah oleh engkau, Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Jadi macam mana kita maklum duduk ni isyarat kepada taknis ataupun tamalluk, menunjukkan kepada dendam rindu dan berjinak dengan Sang Pencipta adalah pada waktu duduk. Jadi ada waktu bermanja dengan Allah, ada waktu gerak itu takzim pada Allah, ada gerak dalam solat itu tazallul, menghinakan diri pada Allah. Dia ada bentuk-bentuk dia. Maka pada duduk itu, dalam waktu kita ni bermesra dengan Allah tu, maka disunat kita baca Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Allah, ampunkanlah daku, hai Tuhanku, wahai Tuhanku, akan segala kesalahanku. Itu mana Rabbighfirli, warhamni, dan kasihanilah olehmu akan hambamu yang khati'ah, yakni yang banyak buat kesalahan. Itu mana warhamni. Kalau kita terjemah biasa, warhamni itu kesian olehmu, kesianlah akan aku. Kesian apa? Kesian olehmu hamba yang banyak buat salah. Warzuqni, dan beri rezekikan olehmu. Jadi ampun, rahmat, rezeki. Wajburni,
Dan jabarkan. Mana jabar ni tampalkan. Tampalkanlah segala kelemahanku, dhaifku, wajburni itu. Jabar. Kita mohon pada Allah, lemah yang kita ada ni tampal je, bagi tak nampak, tanpa molek. Sampai tak nampak lemah-lemah kita tu. Kuat. Jabar. Lepas tu wahdini, dan beri tunjuklah olehmu akan daku. Dan tunjukilah akan dia. Dan tunjukilah akan daku. Bukan akan dia tu, akan daku. Tunjukilah akan daku. Beri petunjuk pada aku ni. Tunjuk apa ni? Tunjuk akan daku jalan yang sebenar. Wahdini tu maknanya minta petunjuk, suruh Tuhan tunjuk jalan betul. Wa'afini, dan afiatkanlah akan daku. Apa makna afiat? Tolakkanlah tiap-tiap yang dibenci daripada aku. Banyak doa ni, doa waktu duduk antara dua sujud. Wa'fu anni, dan maafkanlah akan aku. Jadi gerak dalam duduk tu, kalau kita tengok daripada awal apa yang kita baca ni, dimulakan dengan minta ampun, waghfirli, tapi kat ujung pun wa'fu anni pula. Apa beza ighfir dengan wa'fu? Ampun ni maknanya kita minta Tuhan ampun kesalahan kita, tapi masih ada dalam buku catatan. Catatan amal tu, dosa tu masih catat, masih dibaca. Kalau wa'fu anni ni makna bukan takat dosa diampun, catatan pun hilang. Jadi kalau kita tengok tertib doa ni macam merayu, cakap orang merayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku ni. Kau rahmatilah hamba-Mu yang banyak buat salah ni. Kau rezekikanlah akan daku. Dan kau tampalkanlah segala lemahku. Dan kau berilah aku petunjuk. Dan kau jauhkan aku, hindarkan aku daripada segala yang bahaya-bahaya, yang tak elok. Lepas tu wa'fu anni, kau hapuskanlah segala catatan amalku yang salah. Itu yang kita baca dalam sembahyang itu. Duduk di antara dua sujud, berjinak-jinak dengan Allah. Ke-11, maka apabila engkau duduk tasyahud, duduk tasyahud lagi besar lah. Dia dalam gerak dan sembahyang ni berdiri dua tempat, qiyam, lepas tu ada berdiri iktidal. Iktidal tu berdiri sekejap. Sebenar-benar berdiri tu yang pertama, menyembah Tuhan dalam keadaan berdiri. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, dalam keadaan sujud. Yang keempat, dalam keadaan duduk. Jadi kita ada 4 posisi dalam solat kita ni. Berdiri, qiyam, rokok, dalam keadaan rukuk, membongkokkan diri, dalam keadaan sujud, dan dalam keadaan duduk. Dan macam-macam jenis duduk tayat awal, duduk antara dua sujud, dan duduk tasyahud akhir. Duduk tu macam duduk kita bersembang dengan Tuhan, bermanja dengan Allah. Tapi dalam kitab-kitab sebut yang afdal dalam 4 macam posisi tu ialah posisi berdiri. Sebab tu kita menghadap Tuhan besok berjumpa hari kiamat bukan dalam keadaan baring, bukan dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan sujud. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang berdirilah oleh mereka bagi menghadap Tuhan. Jadi yaqumun nas, kita berjumpa Allah hari kiamat di padang mahsyar, duduk berdiri. Berdiri ni paling afdal daripada semua gerak berdiri. Kemudian sebab tu dalam berdiri tu diletakkan Quran. Sunat baca Quran tu, lepas Fatihah sunat baca Quran. Quran tak diletak waktu kita sujud. Sujud tak sunat baca Quran. Zikir. Rokok tak ada Quran. Duduk tak ada Quran. Quran diletak waktu berdiri. Kemuliaan. Betul, kalau orang tanya antara 4 pergerakan dalam solat ni, mana gerak paling afdal?
Qiyam. Waktu kita berdiri tegak menghadap Tuhan. Berdiri bagi yang kuasa, yang mampu berdiri. Baik. Kita sambung masalah tahiyat lah. Maka apabila engkau duduk tasyahud dan membaca tahiyat, maka engkau baca. Apa engkau baca? Baik. Apa makna tahiyat? Tahiyat ni salam hormat. Salam. Mengucap salam kepada tiga. Kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang beriman. Kita duduk dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir, kita memberi salam kepada tiga. Yang pertama, kepada Allah. Maka kita bacalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini dah campur antara rukun dan sunat. Kalau yang rukun dia at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyat tu at-tahiyyah tu makna asal dia salam hormat, segala kehormatan. Sini diterjemahkan kekal kerajaan selama-lamanya itu bagi Allah. Oh, lain terjemah ni. Tuan Syekh terjemah at-tahiyyat tu. Salam hormat tu dia, kalau banyak kitab lain terjemah tahiyat tu kehormatan. Segala kehormatan tu milik Allah. Tapi sini tidak. Diterjemahkan kekal kerajaan. Kerajaan Allah tu. Selama-lamanya. Itu bagi Allah. Subhanallah. Tahiyat tu diterjemah dengan kekal kerajaan. Kekal kekuasaan. Itu pujian lah. Pujian bagi Allah tu, kekal kerajaanmu selama-lamanya. Al-mubarakat as-salawat. Yang mempunyai sembahyang yang 5 waktu. Tiada sayugianya bahawa disembahyangkan melainkan baginya. Ini terjemah Tuan Syekh ni. Tapi cuba kita terjemahkan sebiji-sebiji tu. At-tahiyat itu kehormatan. Mubarakat segala keberkatan. Jadi diterjemah at-tahiyyatul mubarakat, salam kehormatan dan segala keberkatan, terjemah dengan kekal kerajaan. Selama-lama itu bagi Allah. As-salawat diterjemahkan solat 5 waktu. At-thayyibat segala yang baik-baik. Tak tahu kenapa Tuan Syekh ni dia dia terjemah macam ni. Kalau kita terjemah sikit-sikit, as-salawat segala pujian. Salawat. At-thayyibat segala yang baik-baik milik bagi Allah. Itu tasyahud. Salam hormat bagi Tuhan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ini salam kepada Nabi SAW. Salam sejahtera atasmu ya Rasulullah. Seperti engkau sampaikan pesuruh Tuhan engkau, dan kau nasihat bagi umat engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabi, sejahtera atasmu ya Rasulullah. Sejahterakanlah olehmu ya Rasulullah, seperti engkau sampaikan pesuruh, mana suruhan Tuhan kau. Masya Allah. Dan engkau nasihat bagi umat engkau. Itu terjemah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, dan rahmat Allah dan redha Allah bagimu wajib, dan berkat atasmu dan atas ahli keluargamu, yakni akan segala isi rumahmu. Inilah salam kita pada Nabi. Cuma di sini Imam Ghazali cakap, dan kita Ihya Ulumuddin, saya kiranya ketika membaca assalamu alayka ni menghadirkan seolah-olah kita berdepan dengan Nabi betul. Tapi saya kalau buat selalu lupa. Buat lupa. Kerana kalau dalam bahasa Arab assalamu alayka, ka ni isyarat pada orang kat depan. Kalau orang tak ada depan, assalamu alaihi,
Ni assalamualaikum. Ka tu macam kita kat depan makan Rasulullah, assalamualaikum ayuhan nabi. Kata Imam Ghazali, ini tempatnya rabitah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita hadirkan pada hati kita ni seolah-olah betul-betul depan Nabi. Kita depan makam Rasulullah, sedang kita ucap salam dan dia jawab. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini salam kepada semua hamba-hamba Allah yang soleh. Yakni ampun Allah. Salam itu terjemah keampunan Allah atas kami. Mudah-mudahan Allah bagi kita keampunan. Dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyin, para nabi dan siddiqin, dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu hingga hari kiamat. Jadi secara kita tak sedar tahiyat ni menjalin hubungan dengan Allah, hubungan dengan Nabi, hubungan dengan semua para wali Allah ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kita ucap salam kat dia. Itulah pengertian sebalik daripada tahiyat. Sampai hari kiamat. Asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada ma'bud yang disembah dalam langit dan bumi yang lainnya ialah Tuhan yang wahdaniyah. Sedap tu terjemah. Dia bagi pengertian asyhadu alla ilaha illallah ni apa? Yakni tiada ma'bud, tak ada yang disembah di langit di bumi, tak ada. Melainkan yang ada siapa? Tuhan yang wahdaniyah, yang sebenar-benar esa, illallah. Lepas tu angkat jari tu, mengisyarat pada wahdaniyat Tuhan, satu-satunya Allah je, lain tak ada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dialah khatamun, aku menaik saksi dan aku terima yang nabi, ya dialah Muhammad penyudah segala nabi-nabi dan segala rasul-rasul mursalin. Dan sifat Rabbil Alamin. Apa maksud sifat Rabbil Alamin ni? Catat sikit. Muhammad tu sifat Rabbil Alamin. Ni kalau tak faham ni boleh kacau ni. Muhammad tu sifat Rabbil Alamin. Muhammad tu tempat tajalli, tempat atau kata mazhar tajalli sifat Tuhan. Tempat tajalli sifat Tuhan. Tahu tajalli? Tajalli ni bukan menjelma. Ada orang kata terjemah macam tajalli ni menjelma. Bukan Allah menjelma melalui Muhammad. Ini kadang-kadang orang mengaji hakikat, tak mengaji syariat. Lala Muhammad itu Tuhan. Kacau. Nabi kita Nabi Muhammad ni, setiap gerak-geri dia tu menurut wahyu. Setiap apa dia cakap, wahyu. Setiap apa yang dia buat, wahyu. Tak keluar pada wahyu. Maknanya apa yang dipamerkan oleh perbuatan, percakapan, perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang Allah nak kita semua ikut. Maknanya di situlah tempat tajallinya sifat-sifat ketuhanan. Ketuhanan atau rabbaniyah. Ini pun saya nak maklumkan. Bila kata sifat-sifat ketuhanan ni, dalam tasawuf makna dia lain, dalam tauhid makna lain. Kalau dalam tauhid, sifat ketuhanan ni hanya ada pada Allah. Kat makhluk tak ada. Kalau dalam tasawuf, makhluk boleh ada sifat ketuhanan, tapi dengan makna tajalli. Tajalli, tempat zahir sifat-sifat ketuhanan. Maksudnya macam mana? Misalnya Rasulullah ni orang paling penyayang, paling sempurna, paling pengasih. Bukankah Allah ni pengasih dan penyayang? Dia seolah-olah pengasih penyayang daripada Rasulullah ni bayangan Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada Allah. Nampak tu makna tajalli. Benar Rasulullah ni bila dia murka, bila dia marah, bila dia menunjukkan kemarahan pada musuh Allah, seolah-olah itulah qahar jabbarnya Allah. Jadi seolah-olah kita melihat sifat Allah tu ada pada Rasulullah. Tapi sifat apa tu? Tajalli sifat.
Bukan sifat yang berdiri pada zat tu. Ini makna Nabi Muhammad tu mempamerkan, menzohirkan sifat Rabbil Alamin. Boleh faham? Kalau tak faham tanya, jangan salah faham. Dan pilihan daripada segala makhluk, dan pilihan terpilih. Kemudian selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas daripada kita mengucap syahadah, barulah kita selawat. Kemudian maka meminta doa bagi dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Lepas selawat habis, selawat Ibrahimiyah, lepas tu kita doa. Kemudian barulah memberi salam pada pihak kananmu dan pada pihak kirimu. Artinya, apa makna salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, hei segala saudaraku yang belah kanan ni, kamu sejahtera daripada jahatku dan khianatku. Wah, menarik. Salam kan? Salam tu makna sejahtera. Islam tu sejahtera. Al-muslimu man salima lisanuhu wa yadahu. Orang Islam tu orang yang selamat orang lain daripada lidahnya, kejahatan lidahnya dan kejahatan tangan kaki. Itu orang Islam. Kan baru ni viral bila tentera Hamas tu dia masuk rumah orang Yahudi tu, orang janganlah apa-apa kami orang perempuan, sini ada budak-budak. Berkata tentera Palestin, kami orang Islam, kami tak kacau orang perempuan, kami tak usik budak-budak. Kenapa panggil orang Islam macam tu? Sebab tu dulu orang banyak masuk Islam. Al-muslimu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam kitab fiqh kata bagi salam pada orang, jin, malaikat belah kanan. Tapi dalam kitab ni apa maksud bagi salam tu? Maksudnya kita berkata, hei orang belah kanan aku ni, jangan kau risau, kau selamat daripada khianat dan celanya lidah dan tanganku. Itu maksud dia. Subhanallah. Hei orang belah kiri, sejahteralah engkau daripada jahatku dan khianatku. Masya Allah, tu makna salam. Cuba yang kita bagi salam makna macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang Islam belah kanan, jangan kau risau, kau selamat. Jahat aku takkan kena pada engkau, khianat aku takkan berlaku pada engkau. Assalamualaikum warahmatullahi. Manusia belah kiri aku pula, jahatku, khianatku takkan kena pada engkau. Itu makna salam. Wah, hebat tak hebat Islam ni. Lepas tu kata apa lagi? Apabila keluar aku daripada masjid, maknanya sejahtera daripada jahatku dan khianatku bila aku keluar daripada masjid. Lepas aku keluar masjid ni kau jangan risau, kau takkan dia apa-apakan oleh aku. Itu maksud dia. Dari riwayat daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabdalah ia bagi orang yang semayang, 3 karamah. Bagi orang semayang ni ada 3 keramat. Kata Hasan Al-Basri, dia khabar pada Rasulullah SAW. Orang semayang 3 keramat, 3 kemuliaan. Yang pertama, bertabur kebajikan di atas kepalanya daripada langit hinggalah kepala, tolong betul, hinggalah kaki. Daripada langit, daripada kepala hingga kaki. Daripada kepala hingga kaki. Langit sampai ke kepala, sampai kaki dia, turun. Tabur kebajikan tu. Masa dia solat tu, tak nampak je. Yang malaikat berkeliling padanya masa orang semayang ni, daripada 2 kakinya hinggalah sampai ke langit. Malaikat penuh masa orang solat. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahuilah oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, kalau dia tahu dah siapa kat dia ni, nescaya tiada berpaling ia daripada semayang ni. Maka inilah keramat yang dimuliakan Allah.
bagi orang yang semayang. Jadi apa tu? Apa keramat tu? Keramat yang 3 tu mana? Kebaikan daripada kepala langit sampai kepala, sampai di atas kepala je, daripada langit sampai kaki dia. Malaikat yang 2, malaikat keliling daripada 2 kaki hingga sampai langit. Yang ketiga, malaikat mendoakan. Kalaulah siapa si orang solat ni tahu siapa dekat dia ni, dia takkan keluar sembahyang ni. Maka inilah karamah dimulia Allah kan orang sembahyang. Sebab tu kalau kita tengok banyak viral, kadang-kadang kita perasan bila kita sembahyang, kucing cukup suka duduk syadah tu. Kucing. Binatang ni kan dia nampak malaikat ni. Binatang ni dia tengok dengan cahaya ultra ungu, ultraviolet. Dia nampak. Sebuah ayam nampak. Tu pada solat je. Kalau kita tak sembahyang tak datang pula kucing. Itu bukti ada benda yang kita tak nampak. Kesek penuh kucing ni binatang. Masya-Allah. Rupanya ni rahsia ni yang kita tak tahu sama ni. Maka inilah karamah yang dimulia Allah akan orang sembahyang. Penuh malaikat keliling ni, kaki sampai ke atas. Penuh malaikat. Maka inilah segala sunat yang tersebut itu kesempurnaan sembahyang, dan adalah adab yang dituntut memeliharakan akan dia. Ni amalan sunat dan kepentingan sembahyang, dan adalah adab yang dituntut memeliharakan dia, supaya dinamakanlah diri dia tu al-hafizun, hafizun ala salah, termasuk orang memeliharakan sembahyang, dan orang yang yuqimus salah, dan mendirikan hak-haknya, ketahui olehmu, dan adalah adab, dan ialah adab yang dituntut memeliharakan dia, sunat yang dituntut supaya dinamakan dia tu orang yang memelihara sembahyang dan mendirikan haknya. Semua yang kita baca tadi ni, inilah benda-benda yang dituntut kita buat supaya kita ni dinamakan orang yang pelihara sembahyang dan orang mendirikan sembahyang. Titik. Ketahui olehmu, sunat hai'ah itu tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi orang yang meninggalkan dia, dan sunat ab'ad tu pula bila ditinggalkan akan dia, sama ada lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, iaitu 8 perkara. Ni pun satu perkara ni banyak kita ni kadang-kadang, setengah orang ni dia tak tahu bila nak sujud sahwi, bila tak sujud sahwi. Atas nama lupa dia sujud sahwi, atas nama lupa sujud sahwi. Tak betul kan? Sujud sahwi ni dikerjakan bila kita tinggal sunat abad. Bukan semua sunat. Tinggal baca surah sunat, sujud sahwi. Tak betul. Sunat abad, sunat yang bila tinggal ditampalkan dengan sujud sahwi. Sunat hai'ah kalau tinggal tak sunat. Maka dia kata apa lagi? Iaitu 8 perkara. Ingatlah tersebut dahulu, iaitu tasyahud awal, atau kunut subuh, atau kunut witir. Kunut witir dalam sembahyang witir Ramadan. Witir Ramadan tu, kalau imam tu terlupa sembahyang baca kunut, sunat sujud sahwi tu. Kita tak tahu kan? Selalu orang ingat baca kunut subuh tertinggal sunat sujud sahwi. Sebenarnya termasuk kunut yang dibaca daripada malam 16 sampai 30. Juga sunat sujud sahwi. Dan selawat atas Nabi pada keduanya, yakni tasyahud dan juga kunut, seperti dahulu sebut kenyataannya. Maka sunatlah dia sujud sahwi apabila meninggalkan akan salah satu daripada 8 itu, atau dia mengerjakan suatu, seperti itu potong, suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tapi tidak batal dengan lupa,
seperti memanjangkan rukun yang pendek, iaitu iktidal. Ni yang sebab kedua. Sebab kedua sujud sahwi, kita buat perkara kalau sengaja batal, kalau tak sengaja tak batal. Apa contoh? Iktidal, kita pergi lama berdiri, duduk antara tasyahud, dua sujud, lama kita pergi, lebih daripada tasyahud. Kalau sengaja batal, kalau tak sengaja sunat sujud sahwi. Ni yang kedua. Dijabarkan dengan sujud sahwi tu. 2 kali sujud. Kena niatlah. Dan duduk, dan seperti berkata-kata dengan sedikit. Tak sengaja, oh mak engkau. Kalau sengaja batal tu. Tak sengaja sunat sujud sahwi. Dan makan yang sedikit, celah-celah ni kita tertelan. Kalau sengaja batal, tak sengaja sunat sujud sahwi. Atau melebihkan rakaat dengan lupa. Ni 2 ke 3, ni 3 ke 2. Ambil kurang, tambah 1. Tambah 1 tu sunat sujud sahwi. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah dan rukuk. Tengah-tengah rukuk pergi baca Fatihah pula. Padahal rukuk bukan tempat Fatihah. Fatihah tadi dah baca dah, baca rukuk lagi. Yang ini sama ada sengaja atau tak sengaja, tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Atau baca Fatihah dan sujud, mamai sujud pergi baca Fatihah. Padahal Fatihah tu rukun waktu berdiri. Atau baca tahiyat masa berdiri. Dah Allahu Akbar, at-tahiyatul, baca tahiyat tak? Sunat sujud sahwi. Maka sunat dia sujud sahwi. Dan jikalau tiada membatalkan sembahyangnya dengan sengaja sekalipun, sembahyang tak batal, sebab dia meninggalkan tahafuz, memelihara dalam sembahyang, atau kerana syak pada meninggalkan sunat abad yang tertentu, seperti kunut atau tasyahud awal. Yang keempat, dia tak tinggal, dia syak. Tadi aku kunut tak kunut, tengah-tengah sujud subuh tu, lupa pula, tadi dah kunut tidak. Sunat sujud sahwi. Sunat sebab syak, bukan sebab tinggal. Tinggal memang kena lah. Lagi apa lagi ni? Ataupun dia syak, tadi dah tahiyat awal belum. Seperti syak, adakah dia baca kunut atau tiada, maka sunat dia sujud sahwi. Dan demikian lagi kalau syak adakah dia semayang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib dia datangkan tambah serakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan mengerjakan dia. Dan sunatlah dia sujud sahwi lepas tu. Dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempat sekalipun, kerana taradudnya pada lebihnya. Ni syak ni, katalah dia ragu, ni semayang ni 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, dah 3, 4, dah 3, 4. Lama syak dia tu, sampailah tahiyat akhir. Syak dia tak berani nak tambah, dah sampai ujung dah ni. Lepas tu hilang. Betul lah yang aku semayang ni rakaat keempat, tapi lama ni, dah rokok syak sampai sujud akhir baru teringat, betul ni bukan 3 ni 4. Tetap sunat sujud sahwi, walaupun hilang tadi, hilang ragu tu. Sebab apa? Sebab berbolak-balik hati dia dalam semayang tadi tu. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi, jikalau dia tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia lagi betul, dah berdiri tegak dah, sekira-kira sampai kepada had rokok, dah lebih pada Allah, lebih had rokok, baru teringat. Walaupun dia patah balik, dia tetap sunat sujud sahwi, sebab dah sampai had rokok. Kalau belum sampai lagi, patah balik, tak sunat sujud sahwi. Dan lebih, sebelum lagi betul berdiri yang memadai pada qiyam, atau dia tinggalkan kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya, seperti belum lagi dia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud,
maka sunat sujud sahwi pada segala surah tersebut, iaitu jikalau lupanya atau jahilnya, dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud pada kunutnya, batallah semayangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangun berdiri, jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk, atau turun yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya. Titik. Jadi ini saya kena demo sikit. Okey tuan-tuan. Kalau kita tasyahud awal, kita ada punya sujud, bangun. Kita sujud, kita bangun. Allah, ini lupa ni. Kita bangun, tak lepas daripada had rukuk. Oh, pada rukuk subhanallah. Tak sampai lagi had rukuk, kita pun patah lagi. Tidak ada sujud. Tak ada sujud. Kalau kita terlepas daripada had rukuk, Allah, dah sampai had rukuk dah. Subhanallah. Kita pun patah lagi. Sunat sujud. Tak? Walaupun kita patah lagi, sebab dah lebih sampai had rukuk. Kalau kita dah berdiri kedua, dah berdiri kedua tadi, patah balik, batal semayang. Sebab dah berpakaian dengan rukun. Nampak tak? Tiga step. Kalau kita bangkit, tak sampai had rukuk, patah balik, tak ada sujud. Lepas had rukuk, patah balik, sujud sahwi. Dah kedua macam ni patah balik, batal semayang. Boleh tak boleh? Sami Allah liman hamidah. Lepas tu kita tak turun. Allah, tak sampai had rukuk, ingat subhanallah. Tak, dia dah sujud. Dah sampai dah had rukuk, tak ada turun lah, turun ni. Turun ingat, naik balik. Sunat sujud sahwi. Dah sujud betul, batal balik, batal. 3 langkah. Dia bisa menjadi imam. Jangan sampai bersilap. Ini asal daripada kita wajib. Dia ulang betul. Bersilap. Ini mustahab. Kita faham ya. Dia tadi. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi. Kalau ditinggalkan tasyahud awal, maka berdiri dia. Tapi betul. Kira-kira sampai kepada had rukuknya. Dan lebih. Tapi belum lagi betul berdiri. Dan lebih had rukuk, belum betul lagi. Yang memadai pada dia tak sampai betul berdiri. Satu. Atau ditinggalkan kunut, maka kembali dia sebelum sempurna sujud. Seperti belum lagi dia menghantar dahinya kepada tempat sujud. Kalau sampai, dahi tak sampai lagi, dia boleh balik. Maka sunat sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu, jikalau lupa atau jahil. Banyak yang dia patah balik tadi sebab dia terlupa atau jahilnya. Dan jikalau kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud pada kunut, batallah semayangnya jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Saja ditinggalkan kunut dan tasyahud tu. Dia saja tinggal. Dia saja tinggal, lepas tu dia patah balik. Ni macam main-main. Yang tadi tu tak sengaja tinggal, terlupa. Allah, teringat tak kunut lagi lah. Tak sampai lagi. Boleh dia patah balik. Tapi kalau dia sengaja tinggal, malas kunut dah. Allah, nak turun, naik balik pula dah. Tadi sengaja tinggal. Kalau sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal tasyahud awal, lepas tu patah balik, batal sembahyang. Tapi biasanya kita tak sengaja. Tak sengaja tinggal kunut, tak sengaja tinggal tasyahud awal. Kita patah balik. Apa hukum dia? Sunat sujud sahwi.
Kalau dah dekat-dekat nak sampai lah. Begitu. Tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangun berdiri, jika yang meninggalkan tasyahud awal belum sampai pada hak rukuk, tak sampai, atau turun pada yang meninggalkan kunut tapi tak sampai hak rukuk kerana sedikit perbuatannya, maka segala surah tersebut itu, jikalau dia tu imam atau dia semayang sendiri, itu macam itulah surah ni, kalau semayang sendiri ataupun dia jadi imam. Maka jikalau semayang itu makmum, maka tiada tafsir lagi, hanya wajib ia kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya. Jadi kalau kita makmum, kita terlupa, imam dah duduk tahiyat awal lah, kita dah Allah, tahiyat awal, patah balik. Walaupun dah diri tegak, boleh patah balik, sebab wajib mengikut imam. Tak batal semayang, tak ada sujud sahwi, tak ada. Imam tanggung semua. Tu untung ikut imam tu. Tak ada tafsir. Pada barang mana imam tu tengah buat, kita terus ikut imam tu. Melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan semayang. Dia kena ikut imam dia kat mana imam tu berada. Melainkan imam tu buat sesuatu yang membatalkan semayang, seperti dia imam qiyam sudah betul tempat dirinya, maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud awal. Kita patutnya imam ni dia duduk tasyahud awal, dia lupa, dia Allahu akbar, kita subhanallah, dia terus juga Allahu akbar, dia tegak. Lepas tu dia pergi patah balik, confirm batal semayang itu. Kita pergi ikut, kita batal. Sebab mengikut imam yang batal semayang. Tahu dia. Habis nak buat macam mana ustaz? Mufaraqah. Sebab imam ni dah batal semayang dah. Dia dah tegak, entah mana punya makmum sebut subhanallah, dia pun patah balik. Kacau. Supaya juga imam yang dah sujud, makmum subhanallah, dia bangkit pula baca kunut. Kita buat alhamdulillah, tengok aku dah tegur dia, pandai tak? Kan bagus imam. Dia tak tahu imam tu dah batal sembahyang kan? Yang ikut pun batal sembahyang. Ni kalau imam buat benda salah, jangan ikut. Pemimpin salah, jangan ikut, tak boleh. Lepas tu dia kata apa lagi? Perbuatan yang tersalah mengerjakan sesuatu membatalkan sembahyang seperti qiyam, maka kembali ia kepada duduk membaca tasyahud atau sujud ia sudah sempurna menghantar anggotanya yang 7, maka kembali pula kepada kunut. Maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti oleh makmum berdiri imamnya. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, dia terus berdiri. Kalau ni kalau atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud pada hal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk beserta dengan imamnya. Ulang balik ni, dah layu sangat tadi. Sikit Maka dia kata sini, maka kembali pula kepada ia duduk seperti itu. Maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud atau sujud ia sudah sempurna. Ni siapa? Imam ke makmum ni? Ulang balik kata dia. Jika perbuatan imam tu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan semayang, seperti dia qiyam sudah betul tempat dirinya, maka kembali pula dia pada duduk membaca tasyahud atau sujud ia sudah sempurna menghantarkan anggota 7, kembali pula makmum tu pada kunut, imam tu pada kunut. Dah sujud betul dah pada kunut. Tidak harus makmum ikut beserta imam. Kalau dia ikut batal. Habis dia choice sama ada dia mufarakah atau menantilah oleh makmum. Tambah ni, menanti makmum berdiri, dia diri, jangan ikut. Tunggu imam tu. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggalkan tasyahud awal, atau belum lagi berdiri ia,
Ah, ha? Dia tak sempat pergi, imam dah patah balik, kembali duduk tasyahud. Padahal dia sudah berdiri betul imam tadi, patah balik. Wajib makmum itu berdiri, jangan duduk serta dengan imam. Tak boleh ikut ni imam ni. Demikian lagi jika sujud imam, padahal belum lagi tunduk sujud. Sujud imam, padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Imam dah sujud dah, makmum tak sujud lagi. Kemudian kembali pula imam terbaca kunut, maka tiada harus makmum kunut serta imamnya, tapi wajib makmum ni turun sujud. Jangan ikut, dia dah takut dia batal ni. Maka adalah dua surah ini, tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu. Kalau dia tersalah sebab lupanya, tak batal lah. Kalau dia tak sengaja, dia terlupa, dia tak tahu kata benda ni batal, tak batal lah. Maka adalah orang lupa, tiada harus kita ikut akan dia. Dan jikalau tiada batal semayangnya sekalipun, atau sengaja, maka batal semayang imam itu. Tak tahu mana satu, tiada harus kita ikut akan dia. Kita tak tahu imam ni yang satu, jadi kita sangka baik, mungkin dia ni terlupa. Kita tunggulah kat atas, jangan kita ikut dia. Faham tak faham ni? Saya ringkaskan. Jadi ni dua orang, imam ni tadi dia lupa baca kunut. Dia pun turun Allahu Akbar, dah turun bawah, dah sujud dah. Ada orang panggil subhanallah, subhanallah, dia pun bangkit balik. Kita ni macam mana ni? Nak ikut tak ikut ni? Nak ikut tak ikut? Baca multi musolli, kalau dah sempurna sujud, dia sengaja naik, batal sembahyang ni. Kita ada dua ihtimal. Kita sangka baiklah, mungkin dia terlupa ni, maka kita pun terus sujud. Jangan ikut, jangan baca kunut, terus turun, tunggu kat situ. Kalau nak sangka baik lah, atau nak sangka jahat, memang batal sembahyang ni, mufarakah terus. Satu pilihan. Yang kedua, masalah tasyuk awal. Patutnya duduk tasyuk awal, kita duduk tengok imam turun naik, dia naik, subhanallah, dia pergi turun pula dah. Ni kalau sengaja batal ni. Apa kita nak buat? Apa nak buat? Jangan duduk, terus berdiri. Tak boleh ikut. Sebab kalau dia tersalah, tak batal lah. Orang tersalah tak boleh ikut. Kalau dia betul, kalau dia memang sengaja turun, dia tahu batal sembahyang ni, kita tunggu kat atas. Ni tertib sekiranya imam itu terlupa. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Memang berbeza. Orang yang meninggalkan solat zuhur berdosa besar. Tetapi orang yang meninggalkan solat asar, dia berdosa besar dan menghapuskan satu amalan, menghapuskan amalan satu hari. Habis baginda Nabi SAW, siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, maka dia telah terhapus amalannya selama satu hari. Itu maksud hadis ini. Maknanya kalau kita faham situ, ekstra lah, lagi teruk lah yang tinggal sembahyang asar ni. Mungkin jawapan yang boleh kita jawab situ, kerana pembahasan solatul wusta. Kerana dalam Quran Nabi menyebut, Allah menyebut salawatul khamsu wal wusta, solatul wusta. Jadi semayang pertengahan. Jadi semayang wusta ni yang mana? Khilaf ulama, adakah zuhur, adakah asar? Jumhur ulama ada yang menyatakan asar tu dah semayang wusta. Semayang wusta ni semayang yang dilebihkan daripada 4 semayang lagi. Maka kalau semayang wusta ni lebih daripada semayang 4 lagi, wajarlah pahala dan kecaman meninggalkannya lebih daripada yang lain. Semua tu dosa besar. Tinggal subuh dosa besar, tinggal zuhur dosa besar, tapi wusta ni lebih lagi. Sejarah semayang sunat wusta ni ialah pada ketika para kafir Quraisy musyrikin, dia datang nak menyergap, nak serang hendak orang Islam. Jadi masa tu waktu zuhur, tak siap pada zuhur. Dia tengok orang Islam, okey, ni orang tengah semayang, kita boleh serang ni. Tiba-tiba dia nanti dulu.
Jangan serang-serang. Kita serang semayang yang lepas dia orang semayang. Semayang tu lagi dia orang ni khusyuk, lagi dia orang ni tak sedar diri. Kita serang waktu tu. Ketika tu turunlah ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar semayang dalam perang. Dan jumhur ulama kata semayang itu semayang asar. Mungkin dengan sebab itu, kalau kita meninggalkan asar tu, maka ancamannya itu seolah-olah kita apa tadi? Tak diberi, terhapus amalan tu sehari. Maksudnya begitu besarnya solat asar itu sebagai solatul wusta. Masuk terhapus ni, maknanya dosa meninggalkan semayang tu, kalau sehari suntuk tu kita beramal pun macam tak beramal. Sebab dosa tu besar lagi. Itu makna terhapus. Bukan tak ada pahala, ada. Tapi bila banding dengan tinggal dosa ni, tak boleh lawan. Lebih baik tak payah buat lah. Buat pun tak ada pahala. Ada pahala. Pahala tu tak dapat menandingi meninggalkan solat asar. Besar je. Sebab solat asar ni selalu orang lalai. Petang. Kalau zuhur tu rajin ni. Wallahu a'lam. Dari solat. Qunut nazilah bagus. Qunut nazilah ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di mana Nabi menghantar 70 orang para sahabat yang hafiz ke Harrah. Kalau kita pergi di Madinah tu, dia akan tunjuk ada kuburan Harrah. Tempat dikuburkan 70 orang sahabat yang Nabi utuskan di Harrah tu. Lepas tu dibunuh. Semua dia bunuh. Oh, Nabi punya sedih lah. Tu Nabi tiap-tiap solat Nabi doa kehancuran, kematian. Hari nazilah tu maknanya bala. Ya Allah, Nabi doa sampai ditegur oleh malaikat. Allah suruh malaikat tegur, Rasulullah, kau ni nak suruh umat kau hancur semua ke? Semenjak daripada tu Nabi berhenti semayang qunut nazilah tu kecuali subuh. Subuh tu hatta faraqat dunia. Nabi tak tinggalkan lagi lah sampailah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah berlakunya khilaf ulama. Sebenarnya qunut subuh tak ada. Sebenarnya semua tu nazilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Subuh, Nabi bengang, geram, kan? Bunuh sahabat 30 orang. Ya Allah, doa. Sampai kena tegur. Bila dah tegur tu, Nabi tinggalkan zuhur, asar, maghrib, isyak. Doa kunut kecuali yang subuh. Maka khilaf ulama. Kata Imam Syafi'i, subuh tu dah tak jadi nazilah dah, jadi sunat ab'ad. Kata imam-imam mazhab yang lain, itu adalah tetap nazilah. Ini khilaf cara usul fiqh, cara ulama mujtahid memandang amalan yang Nabi buat. Kata Nabi ni, apa dia start buat dia tak tinggal. Rasulullah ni, apa saja amalan dia start, terus. Tu sifat Nabi. Tak macam kita ni, apa kita start sebulan lagi tinggal. Rasulullah apa dia start terus. Bila terus tu, adakah dia sunat? Adakah dia sunat ab'ad? Kata Imam Syafi'i. Atau adakah dia masih nazilah? Bala baru kita buat macam tu. Kata mazhab yang lain. Itu sejarah dia tu. Jadi qunut nazilah ni memang Rasulullah yang buat mula. Tapi kalau dah Rasulullah buat tu, Rasulullah la yantiqu anil hawa. Takkan bercakap, takkan berbuat melainkan dengan berpandukan wahyu. Ini izin daripada Allah. Sampai datang teguran baru Nabi tinggal. Wallahu a'lam. Cengkamkan anjing-anjingmu. Doa yang mana tu? Ada satu doa tu. Kenapa sebut anjing, tak sebut rimau, tak sebut singa? Kerana binatang perburuan anjing. Tak ada binatang perburuan singa. Dalam Islam ni binatang perburuan dua. Satu anjing, satu burung elang yang boleh dilatih. Rimau kata kita latih dia, hari ni dia makan dah, besok kita dia makan.
Rimau ni kita ni makan. Dia tengok daripada aku pergi sana, baik aku makan yang sini. Itu rimau, sifat rimau. Anjing dia taat. Taat, anjing taat. Kita boleh latih dia boleh ikut arahan. Betul ada istilah kalbun muallam, anjing yang dilatih. Harus membela anjing yang dilatih. Tak pernah dalam mana-mana kitab harus membela rimau yang dilatih. Tak ada. Malah baru banyak dalam video tu rimau latih-latih, datang rimau tu ngap dia balik. Banyak tu. Sebab sifat rimau ni bukan binatang peliharaan. Haram dijual beli. Sebab dia bukan binatang peliharaan. Anjing je ada manfaat. Anjing ada masuk syurga, rimau tak ada. Jadi sebab dia boleh ditrain tu, maka perburuan dia tu mengikut kosot tuan dia. Hati anak tu memburu seperti anjing. Sebab anjing dia akan taat, dia akan tangkap binatang yang kita suruh dia tangkap. Rimau ni kalau kita panah ayam, kita lepas, kita suruh tangkap ayam, dia nampak kat sebelah dia tu arnab pula. Tak ada dia kejar ayam tu, dia kejar arnab. Tak boleh. Sebab tu perumpamaan tu tepat. Orang Arab dia lagi tahu sifat binatang. Terkam dah seperti mana anjing menerkam. Anjing menerkam tepat seperti mana yang diarahkan. Rasulullah sedang mendoakan supaya dihancurkan musuh-musuh Allah tu seperti mana diterkam oleh anjing. Tepat. Tak ada tekan kiri kanan ni. Tak ada macam Israel ni. Kata nak bom ni, pergi bom hospital. Itu sifat macam rimau. Saya nak bom tentera Hamas. Pergi bom hospital. Apa punya kerja tu. Dia patut kalau nak bom, nak bunuh tu lah. Tentera tu, bom sini pula dah. Na'udzubillah. Lain? Ada lagi? Perlu tak baca surah tu? Perlu. Bagus soalan tu. Menarik soalan tu. Kita baca surah, baca apa ni? Sunat doa iftitah. Lepas tu kita terlupa Fatihah tu baca surah. Maklumlah umur dah 7 siri kan. Lepas tu Fatihah tak baca lagi. Baca Fatihah pula. Lepas tu baca surah. Kita dah tukar kedudukan itu. Adakah kita sunat sujud sahwi? Tidak. Sebab apa? Sebab Fatihah tu masih dibaca waktu berdiri. Dia tak tukar posisi. Fatihah wajib dibaca waktu berdiri. Walaupun dia tersilap baca lepas surah, dia patah balik. Perkara itu tidak membatalkan. Pertama. Yang kedua, dia masih di posisi berdiri. Lain kalau dia pergi baca waktu rukuk. Itu baru nama pindah rukun. Ini dia masih pada tempat yang sama. Walaupun dia silap, tapi tidak ada sujud sahwi. Cuma makruh je lah. Tapi tak ada sujud sahwi sebab dia masih berdiri. Kalau dia dah rokok baru dia baca Fatihah, baru nama sunat sujud sahwi. Lain? Maksud dia macam ni. Itu bukan salam Allah pada Nabi, itu salam kita pada Nabi. Bukan salam Allah pada Nabi itu. Assalamualaikum ayyuhan Nabi, itu salam kita pada Nabi. Betul orang tanya, tak batal ke? Tak. Kalau Rasul kita tengah semayang, Rasulullah datang, Rasulullah bagi salam. Contohlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak batal semayang. Sebab menyahut Nabi. Tapi kalau yang bagi salam tu Ustaz sopan, batal lah.
Waalaikumsalam. Batal sembahyang. Tak boleh berhubung dengan manusia. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi itu ialah ucapan yang kita ucap kepada Rasulullah, bukan ucapan pada Allah Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakah, ucapan musalli kepada Tuhan. Assalamu alayna wa ala ibadillah salih, ucapan salam kita pada seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidiyah atas saja dalam Sirah Salikin pun ada. Bila sampai kat bahagian assalamu alayka ayyuhan nabi tu, dibayangkan kita ni seolah-olah betul-betul bagi salam pada Rasulullah, betul-betul bagi salam. Sebab assalamu alayka tu, ka tu kalau kita mengaji bahasa Arab depan. Kalau kita kata salam pada nabi yang dalam kubur tu, assalamu alaihi. Kalau baca assalamualaikum tu tak kena bahasa Arab tu. Assalamu alaihi ayyuhan nabi. Salam ke atasnya nabi dalam kubur sana. Tapi tak assalamu alayka. Jadi tujuan yang dihadirkan macam tu supaya kita rabitah dengan Rasulullah tu dekat. Ni segi tasawuf ni dah. Bukan segi fiqh ni. Tapi fiqh batal tak kalau kita buat macam tu? Tak batal. Tak batal. Sebab salam pada Rasulullah tak salah. Kalau Nabi datang, assalamualaikum Nabi, tak batal. Itu memang dikecualikan. Dalam sembahyang menyahut Nabi tak batal. Memberi salam pada Nabi tak batal. Sebab Nabi tu ain syariat. Macam tu. Bukan jadi tujuan kita membayangkan tu supaya kita hadir betul. Membayangkanlah hati kita ni seolah-olah kita betul-betul dengan Rasulullah. Bagi salam dekat dia tu. Ya. Itu nasihat daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, supaya kita hadir betul salam tu. Itu orang tanya, bukankah salam itu diajar oleh Allah Ta'ala dan kita mengulangi? Ya, tak. Yang Quran ya, itu bukan Quran. Kalau ayat Quran, kita mengulangi kalam Allah. Kalam Allah. Bila kita baca tahiyat tu bukan Quran, itu bukan kalam Allah tu, itu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Rasulullah. Rasulullah mengajar kita memberi salam. Sehingga pada salam yang akhir tu assalamualaikum tu bukan Quran. Itu bagi salam pada orang belah kanan. Tahiyat tu bagi salam pada Rasulullah. At-tahiyat tu salam pada Tuhan. Assalamu alayna tu salam pada orang beriman. Tak salah. Yang jangannya bagi salam kat sebelah, tak boleh. Assalamualaikum, tak boleh. Bagi salam, tak boleh. Batal sembahyang kita. Itu yang dah last tu, assalamualaikum tu. Itu memang syariat gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma bil ilmi qulubana asta'mil asrarana washwal bil i'tibari afkarana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.